Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak skrin? Nampak tak? Nampak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita adakan Waalaikumsalam. refleksi daripada refleksi dan rawat. Kita nak buat merefleksi daripada R&R kita. So, sebelum kita mulakan majlis kita bacakan dulu bacaan umul kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat baginda, ahli keluarga baginda, pada diri kita sendiri, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, kepada semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, hari ni kita dah buat R&R ni dah lama juga, program R&R. Tapi kita dah lama juga sebab PKP kita 2 tahun. Maka hari ni kita nak lihat kembali kita punya R&R. Kita tengok kembali R&R kita. Okey. Okey, kita mulakan dengan what is reflections. What is reflection? Ini arah siapa ni? Kalau kebat ni? Arah siapa ni? Menganalisa tu? Menganalisa tak? Amak ni kita punya soalan tu, what is reflection tu? Aras apa? Pengetahuan. Sebab reflection je. Kan. Jadi ni bukan kebat lah, ni kebar. Okey, Kian kau baca Kian? What is reflection? A process of reviving an experience of a practice in order to describe, analyze, evaluate and to inform learning about practice. Okay, thanks. Okey, tu dia. Apa tu reflections iaitu kata read 1994, review, experience, practice amalan kita lah. To describe, analisis, menilai semula dan digunakan untuk pembelajaran tentang kita punya amalan kita. Okey, tengok definisi yang lain pula. Mas ni, bacakan Mas ni. Dewey. Okay, Dewey, an active, persistent and careful consideration of any belief of or suppose from a form, lama sangat tak baca bahasa Inggeris, form of knowledge in the light of the grounds that support it and the further conclusion to which it tends. Sorry lah, bahasa Inggeris dia agak kalut-kalut. Terima kasih Mas Ni. Ijal. Bold et al. 1985. Encik Rafizal, tolong bacakan. Okay, reflection. Bold et al. 1985, a generic term
for those intellectual and affective activities in which individuals engage to explore their experience in order to lead to a new understanding and appreciation. Reflection. Tu generate term for those intellectual and affective activity in which individual engage to explore their experience in order to lead to a new understanding, untuk membawa kepada kepahaman baru. Okey, kemudian siapa yang ada? Kita minta Nur Hamiza. Moon 2004. Okay, Moon for a form of processing with a purpose and or anticipation that is applied to relatively complex or unstructured ideas for which obvious solution. Okey, itu dia berbagai badai definisi. Yang penting daripada definisi tu kita dapat lihat bahawa dia akan menghasilkan satu pengetahuan yang baru bagaimana kita memperbaiki amalan kita, amalan pengajaran kita. Okey. Okey. Soalan ini. Siapa nak tolong baca dan tentukan dia punya aras dia ni. Siapa? Siti Faizah. Siti Faizah. Okey, Kak Tolong Min. bacakan soalan. Okey. Wajarkah bagi seorang guru untuk melaksanakan refleksi terhadap PDPC yang dilaksanakan? Okey, ini jenis soalannya jenis apa ni? Kebat atau kebar? Wajar? Wajar bukan ke penilaian, Kak Min? Inilah penilaian kebat kan? Okay, baik. Sekarang kalau bila tanya wajarkah, jawapannya macam mana tu? Wajar tu kita boleh Wajar jawab ke tak wajar, wajar? kita boleh jawab tak wajar. Atau wajar. Okey, tapi kena ada Tapi kena ada sebab lah. penerangan. Kena sebab lah ini penilaian. So kita ni oleh kerana kita dah pergi kepada kebat, so kita punya soalan tu pun kena ada kebat-kebat jugalah ni Okay, wajarkah bagi seorang guru untuk melaksanakan refleksi terhadap PDPC yang dijalankan? Sebenarnya kita ni sentiasa melaksanakan refleksi. Kami percaya semua guru melaksanakan refleksi sama ada didokumenkan atau tidak didokumenkan. Okey. Kita terus kepada yang berikutnya. Okey, seorang tolong baca. Siapa yang ada? Kak Yus baca. Yusnita. Ada tak? The educational effects of reflection. Reflection is associated with a deeper approach to learning that allows new learning to be integrated with existing knowledge and skills. Okey, itu dia pesan reflection kita tu to allow new learning to be integrated with existing knowledge and skill Jadi nanti bila kita mengajar, kita akan nampak bahawa kita akan jumpa kaedah-kaedah baru untuk membaiki kita punya pengajaran. Okey, ini adalah proses reflections. Kita rancang dulu, kita buat, kita review, tengok balik. Kemudian rancang semula. Dia kalau tengok macam kajian tindakan juga kajian tindakan. Okey. Suhana, tolong bacakan soalan ni Suhana. Ada tak Suhana?
Kalau tak ada siapa Ada, Syahira ada. ke? Min, ada. Amin ni tak pandai nak buat yang Min. tu. Saya baru nak baca. Siapa ada? Saya baru nak baca. Ada. Okey, Ada. okey. Ya ada okey. Tadi tak buka volume. Mana tak nampak? Dah hilang dah bendanya. Okey, saya baca. Terdapat dua jenis refleksi iaitu reflection on action dan Baca. reflection on action. Dengar tak? Saya dah baca dah. Dengar tak? Dengar. Okey, bandingkan kedua-dua jenis refleksi. Dengar. Dah. Dah habis dah baca. Tak dengar. Dengar Kak Su. Dah habis. Okey ni kebat ke kebar? Ni Ni kebat. kebat ke kebar Kia? Ni kebar. Kebat. Apa beza bandingkan dengan bezakan? Apa beza bandingkan dengan perbezaan? Kalau bandingkan ada dua-dua, persamaan dan perbezaan. Bagus. Tak, Kalau itu kalau ada perbezaan, perkataan banding beza kot. Apa tak. Kak Kia? Kalau banding pun kalau banding pun mesti ada persamaan dan perbezaan. Okey. Tak payah bezakan pun tak apa. Banding kan dia ada perbezaan. Okey. Okey, kita tengok apa beza reflection in actions dan juga reflection on action. Senang aja. In action tu at the time the event is happening. Maksudnya semasa kita ngajar tu, kita nampak je, kita buat refleksi, kita terus buat rawatannya. Okey. Cuba Nur Hamizah bacakan. Syaira ada tak Syaira? Syaira ada tak ada? Nur Hamizah tolong bacakan Nur Hamizah. Okay. Reflection in action at the time the event is. Dia punya penerangan, the experience itself, thinking about it during the event, deciding how to act at the time, acting immediately. Bawah nak ke? Bawah sekali tu tak? Baca sekali. Okay, reflection on action after the event. Okay, reflecting on something that's happened, thinking about what you might do different if it happened. New information gained and or theoretical perspective from study that inform the reflector's experience are used to process feeling and action. Okay. Okey, itu dia perbezaan. Ya, kita pun buat ni dua-dua. Kadang-kadang kita dah betulkan ni ketika masa kita mengajar. Kita nampak budak ni macam tak boleh, cuba dah macam ni. Ada masa tu kita selepas tu baru kita buat, kita fikirkan kaedahnya, nanti esok next lesson baru kita buat rawatannya. Okey, sekarang kita tengok kita punya yang minggu lepas lah kita tengok yang telah kita buat. Yang telah kita buat. Kita tengok kat sini refleksi 4 daripada 34 murid tidak menguasai objektif PDPC. Ini terlalu besar. Jadinya kita baiki kita punya ni. Kita kena tulis yang spesifik lah. Apa ni sebenarnya ni? Operasi apa ni? Matematik ni? Kat sini. Dia cakap kena tulis apa? Kemudian kita tengok kat sini dia dah ada juga tulis Kenapa dia tak mencapai objektif? Kerana pelajar masih keliru dengan operasi penambahan dan operasi penambahan dan penerapan. Sepatutnya ni letak kat sini. Okey, maka caranya macam ini letak kat sini kan? Betul tak? Okey. Kemudian kaedahnya apa? Kalau Kak Min tengok kat sini macam ada kaedah warna kan? Nama kan? Kaedahnya kaedah warna.
Okey, mula-mula apa penyelesaian murid apa ni? Murid diberi soalan. Kemudian langkah kedua apa ni? Siapa buat matematik ni? Ni. Nak buat macam mana? Sepatutnya susun apa ni yang kuasa yang sama tu. Kuasa yang sama. Siapa yang nak masuk tu dah boleh masuk ke belum? Okey. Siap. Sazwani Yusuf. Okey, jadi kena tulis yang spesifik lah. Satu, apa, murid diberi soalan. Kedua, murid dikendaki menyusun. Apa ni yang kuasa yang sama misal kata menyusun. Kemudian apa? Buatlah satu-satu. Kemudian macam mana ni? Darab sama ke? Sama-sama? Macam mana cara nak ingat ni? Okey, boleh. Kita tengok contoh lain. Okey, contoh lain macam ni. Pun sama, murid tidak menguasai objektif PDPC. Kalau boleh nak nyatakan apa? Nyatakan. Nyatakan. Okey, rawatan penulisan ditulis step by step. Maksudnya kena tulis satu-satu. Okey, cuba kita tengok kat sini. Dia cakap kesalahan murid menyalin soalan atau menulis semula X. Ni. Okey, ini dia cakap ni penyelesaian sebenar. Cuba kita sama-sama tengok soalan ni. Dia FG. Memang keliru ni. FG, sebab itulah cikgu ni dia buat R&R. Macam mana penyelesaian dia buat? Mesti ada tunjuk. Kalau Kak Min baca ni, Kak Min tak nampak dia punya step dia. Sebab tu kita kena buatlah apa. Mula-mula tulis apa. Misal katalah tulis soalan. Soalan ni apa tadi? FG. Okay, FG. Nak tulis apa ni? Ni. Penyelesaian dia 3, 2. Macam mana nak nulisnya? Macam ni dia tulis X-nya. Dia cakap kesalahan murid menyalin atau menulis semula X. X ni datang dari mana? 3X. Okey, dia datang dari atas ke? Nampak tak? Yang Kak Min ni tak nampak dia punya step ni. Jadi sebagai kita yang menulis ni, rancangan ni kena tulis step dia macam mana. Supaya Kak Min ni bila baca, kita pun terus kerja dapat cara dia. Cara menulis. Cara menulis. Okey. Ni macam mana ni? Cuba. Masni tolong, Masni ni. Macam mana? 2. Aku ni tak ingat. Tulis apa? Tulis X, F-nya dulu ke G-nya dulu? Siapa yang ada tu? Matematik? Masukkan fungsi G dalam F. Masukkan, mungkin tulis Fungsi. satu. Tulis Fungsi soalan. G dalam F. 2, masukkan. Okey. Allah. Okay. Kedua, masukkan fungsi G dalam F. G dalam F. So, sebutan X dah menjadi dah jadi G lah. sebutan X dah jadi G. So kalau tulis macam ni betul tak? Betul. Kemudian masukkan G dalam X kan? Betul. Ya, betul. G 2 tolak 3X tolak 5. Jadi kita pun nampak lagi tu Zalin. Jadi bila kita tulis macam ini, kita kena tulis F-nya dulu, betul tak ni? Kalau F, G, X, mana tulis F-nya dulu kan? G masukkan kemudian. Jadi kita tulis F dulu. Bila nampak tu ada cara dia. Murid dikendaki menulis
F dulu. Mungkin kita cakap kat sini tambah. Murid dikendaki menulis F dulu. Kemudian baru masukkan kan. Kemudian baru selesaikan. Okey, Masukkan mungkin J. itulah lagi nampak Okey, kita tengok kat sini. 3/27 murid tidak menguasai objektif PDPC iaitu memerihalkan inovasi teknologi. Caranya pertebui. Sini memerihalkan. Mesti ada jawapan ni kan. Jawapannya. Sekarang macam mana kita nak ingat ni jawapan-jawapan inovasi teknologi tu Misalnya kaedah apa? Mnemonik. Tulis mnemonik. Ni sebab ni tak nampak ni apa inovasi dia contoh lah. Okey, tengok ni pula 25 daripada 31 murid dapat mengenali mekanisme penglihatan manakala 6/31 murid masih belum berupaya mengenali mekanisme penglihatan. Okey, jadi di sini cikgunya tulis gini je. Macam mana ni? Murid melakar gambar keratan rentas, diminta menjelaskan mekanisme tetapi gagal. Guru minta buat garisan. Jadi pertama langkahnya adalah teknik garisan. Misal kata teknik garisan. So langkah pertama apa? Langkah berikutnya namanya teknik garisan. Langkah dia apa? Murid dikehendaki menggaris. Misal kata dikehendaki membuat satu garisan di tengah-tengah. Ya. Di tengah-tengah. Okey, kemudian murid apa? Menyusun. Bisa kata ni. Murid menyusun. Mengikut kedudukan. Okey. Saya kata kat sini kornea nombor 1. Kemudian bawah dia. Bawah dia apa? Kat sini gelemai. Kornea gelemai. Kemudian pupil, anak mata. Kemudian kanta. Kemudian gelemaca. Kemudian retina. So nampaklah nombor dia tu. Kita taruh nombor, kita taruh ni jelaskan dengan lebih detail. Okey, kita tengok yang ni pula. Menyelesaikan soalan hukum indeks AMN. Guru membina akronim. Okey, dua kaedah ni menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan masalah. Okey. So, guru membina akronim. Akronim tu apa? Mnemonik ke? Boleh lah. Mnemonik. Mnemonik. Sebab nak biar dia ingat. So macam mana? Okey, ni macam mana nak ingat ni? Pecahan kan. 9M per tu tak, itu A Kak Min. Itu hukum indeks. A kuasa M per N. KM. So Macam mana mnemonik dia? Ni kalau nak kira, kalau kita nak apply dalam soalan, M tu merujuk kepada kuasa. N tu punca kuasa. So selalu dia beri soalan macam ni lah, 32 kuasa 3/2. Macam ni nak cari nilai. So kita tukarkan akronimnya. Akronimnya yang ni tadi, kuasa punca kuasa. Salah bukan akronim apa? Kaedah ingat. Saya sebenarnya nak suruh dia ingat. Saya tak ingat ni akronim ke kaedah apa ke, tapi sebab saya guna perkataan, so saya anggap tu akronim je. Salah. Tak adalah.
ada ke, M kuasa ke, orang yang ada kuasa duduk kat atas ke, macam itu ke, gitu kan. Taklah Agak dia je lah berkait dengan pecahan tu. tadi. Dia hukum indeks, Okey. nak biar diingat M tu untuk kira kuasa, N tu untuk punca kuasa. Itulah. Okey, Hukum boleh juga rasmi. kaedahnya macam gini. Lepas tu kita kasih contoh yang daripada step by step tu kan. Kuasa 2 macam mana kan? Okey. A kuasa 2. Maknanya A kuasa 2/1. Jadinya macam mana ni Mas ni? Oh Nak tu kat bawah kaitkan tu ada dengan contoh tu. Kan di bawah ni 32 kuasa 32. Jadi ia macam A duduk sini, kuasanya duduk situ. Okay, kemudian kuasa satunya duduk keluar gitu. Macam itulah. Jadi step dia nampak dia punya pattern dia bergerak. Ataupun pakai calculator lah ni. Yang bawah tu saya gabungkan soalannya dengan cara nak kira. Okey. Kan? Jadi kalau dia dah tahu ni, dah duduknya macam mana, macam ini, bolehlah dia nak tekan calculator. Tekan 3 shift, macam itulah. Jadi kena susun dulu, dia kena tahu nak nyusun benda ni dulu. Yelah saya tu ajar yang atas tu dulu. Sebab itulah kena ada yang atas ni. Ni kalau bagusnya kita buat pattern macam ni 2/1 dulu ke apa ke, nanti nampak boleh sampai pelik-pelik. Okey, tengok dalam yang ni latihan pula. ada. Okey. Okey. Dah. Ada okey. Bagus. Ini kita tak nak yang macam ni, kita tak nak macam ni. Ni mungkin kali pertama sebab kita dah lama, kita lupa 2 tahun kita tak buat, mungkin kita tersilap. Ini tak nampak pun tak ada nampak apa-apa. Kemudian kita macam gini. Menyelesaikan indeks latihan lebih mudah diberikan. Kita tak mau macam ni. Kita nak yang lebih detail. Supaya orang lain boleh guna kaedah kita. Okey. Cik, kami ni tak kisah pun tulis yang macam-macam. Tulis tangan pun bagus. Tak perlunya ada pakai kolom tertentu. Ni Kak Min dah cut, potong. Tapi kita tengok yang ini ubahan ulangan. Masalah 1, kebolehan pelajar untuk menukarkan maklumat di dalam jadual kepada persamaan ubahan untuk mendapatkan nilai pemalar ubahan. Itu masalahnya. So, dia buat macam mana? Pelajar diberikan berapa soalan ke apa ke untuk menyelesaikan maklumat di dalam jadual itu menggunakan teknik tanda kotak pen berwarna dengan memilih satu baris penuh dengan nilai untuk diganti kepada persamaan untuk mendapatkan pemalar ubahan. Dia nak cari pemalar kat situ. Jadi dia susun dalam kotak. Dia susun dalam kotak. Jadi dia nampaklah pemalarnya kat situ. Okey. Ni yang kedua dia buat 2 masalah. Dia buat 2 masalah dia, penggantian kuasa 3, kuasa 2 kepada punca kuasa 3 dan punca kuasa 3 di kalangan pelajar dikenal pasti. Ni buat macam inilah. Ni macam Mas ni punya lah ni. Okey, kita tengok yang ni. 2 daripada 29 murid tak dapat menentukan bentuk graf dan titik maksimum atau titik minimum suatu fungsi kuadratik. Sangat jelas yang ni bagus. Tidak dapat menentukan bentuk graf dan titik maksimum atau titik minimum satu fungsi kuadratik. Kaedahnya apa kat sini? Guru meminta murid mengenal pasti nilai A daripada fungsi kuadratik diberi. Dia tulis dulu, kemudian dia kenal pasti. Dengan macam mana caranya? Bandingkan dengan bentuk am. Bandingkanlah dengan bentuk am. Tadi pun ni boleh juga buat style kotak macam Nazri tadi tu kan. Jadi bila kita buat style kotak, kita nampak A-nya 2, A-nya positif, B-nya 4, C-nya negatif 3. Tapi sekarang dia nak tengok tu nilai A dia.
Saya tengok je lah nilai A berapa. A-nya 2 positif. Okey, kalau positif senyum. Okey, kalau A-nya negatif macam kes ni, A-nya negatif, maka dia akan Untuk masam. masam. Ada satu lagi yang sama macam ni. Ada Kak Yus punya. Ada. Mana ni? Ni ke? Bukan Tadi. Yang tadi? Mm. Yang asom. Dia ada namakan kaedah dia. Ni sama. Ini yang tadi. Ada. Tak nampak tinggal ke Kak Yus punya? Asom dia mana? Tak apa. Sama lebih kurang macam Kak Yus ada asom. Cuba Yus respon sikit Yus. Yus punya tu. Yus, ada tak Kak Yus? Dia ada nama dia. Macam kita ni senyum, masam. Tapi Kak Yus ada nama dia. Asom ke apa? Okey, kita tengok yang ni. 1/12 murid tidak dapat menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu hubungan bercantum. Guru membuat penezaran untuk menjawab soalan tu dekat teknik membulat. Sini. Dia bulat. Jadi tekniknya bulatkan. Setiap pemboleh ubah diberi dengan buat terus nilai yang diberi. Okey, kemudian dia ubahlah V tu. Jadi boleh ubah isi padu V berubah secara langsung. Secara langsung diubah dengan simbol ni. Kemudian dan. Ni kena jelaskan ni sepatutnya. Dan maknanya darab. Kemudian setelah tulis ni daripada langsung ni kena tukar jadi persamaan dengan ada pemboleh ubah tu. Ni detailkan sikit yang ni. Okey. Pak Izzah terangkan Pak Izzah punya ni. Okey, ni sebenarnya tak tahu Kak Min, masalahnya tak tahu nak bagi teknik tu apa nama dia. Tak apalah. Okey, masalah dia adalah kita ada 3 situasi berbeza untuk tentukan tekanan gas. Cuma silap saya dekat tiup apa Kak Min nama tu? Tiup tabung uji tu kan? Manometer. Tabung uji tu sepatutnya saya kena lukis manometer. So manometer dia ada 2 lengan. Ada lengan kiri, ada lengan kanan. So dia patutnya ada sumber gas lah. Macam tu. Okey, jadi dia ada 3 situasi berbeza. Nanti paras air dekat dalam manometer tu akan berkurang atau dia akan bertambah. Sebelah kiri berkurang, sebelah kanan akan bertambah macam tu. Sebelah kanan berkurang, sebelah kiri bertambah macam tu lah. Dan bila cuma tekanan atmosfera saja, maka tekanan gas sama dengan tekanan atmosfera, paras air dia sama kiri dengan kanan. Macam tu Kak Min. Okey, yang ni. So kalau yang ni kena misal katalah tadi kalau sama ataupun kita buka ni gas ni dia akan jadi sama kan. Kes ni macam ni lah ini. Okey, terbuka macam tu. Sebab tak ditunjukkan mana satu atmosfera. Kalau macam kes yang satu lagi ni. Okey. Terlungkup ni macam mana ni nak ceritanya? Macam mana Mas Pak Izzah? Okey, yang ni sebenarnya kalau kalau yang terlungkup ni sebenarnya lain tau Kak Min. Kalau dia manometer kan, kita nampak dia punya paras air berkurang. Tapi kalau dia cuma single tabung uji je, dia akan macam mana? Dia akan tolak cecair dekat dalam tu, menjadikan dia punya tekanan gas berkurang lah.
sebab Ini dia ada kalau macam kaitan gini, dengan ini hukum Boyle. okey, Hukum kalau Boyle macam Kak Min. gini, Ha. yang ni yang nombor 2 ni, misal kata yang nombor 2 kau kata tolak ni, dia aras di sini turun ni. Dia akan turun. Ni, lengan kan. Lengan dia akan turun. Jadi nilai dia akan berkurang. Okey. Ini kalau terlongkop Ni memang tabung uji dah angkat dan terlongkop. Tabung ujinya keadaan terlungkup. Okey. Okey, inilah. Jadi kalau tulis tu terangkan sikit lah keadaan dia macam mana. Ni keadaan tadah terlungkup terbaring. Okey, baguslah tu Ada kaedah-kaedahnya. Nanti boleh cakap tadah ke? Tak tadah? Boleh. Jadi budak-budak senang sikit. Okey, yang ni pula. Guru membimbing murid dengan panduan membina 2 atau 3 ciri kuplet kepada pelajar. Kuplet tu apa ni? Kuplet ni. Kuplet tu apa? Kumpulan. Cuba jelaskan apa dia? Kuplet apa? Kuplet tu macam ciri. Samaan. Kuplet tu kalau saya ajar budak kan, saya kata awak ingat perkataan couple. Couple. Okey, macam so tu cara boleh. couple tu ada berapa orang? Dia akan jawab 2 orang cikgu, satu lelaki, satu perempuan kan? Okey, jadi sebenarnya kuplet tu dia asal daripada perkataan couple. Jadi dia ada 2 lah. Okey, awak ingat 2. Okey, 2 tu maksudnya bila kita sebut kuplet dalam kekunci dikotomi, untuk setiap satu haiwan ataupun setiap satu tumbuhan, dia akan ada 2 ciri. Contoh, berdarah panas serta mempunyai 2 pasang kaki. Contoh macam tu lah. Kekunci dikotomi, ini maknanya 2 kan? 2. Okey. Sekarang ni kami pun pernah ada buat masalah budak kat sini tau. Nanti kalau siapa dah buat untuk yang ini kita boleh juga buat supaya budak bina sendiri tau. Selalunya kalau dalam buku yang OMG tu budak tinggal isi tempat kosong. Dia tak dapatlah TP yang lebih tinggi. Untuk dapat TP yang lebih tinggi, kita buat satu soalan supaya dia bina sendiri kekunci dikotomi. Nantilah kita untuk dengan lebih detail kita buat macam Kak Min kan, macam ini. Tumbuhan berbunga. Selalunya dia ada lebih daripada 2 kan? 2 organisma. Tumbuhan bunga. Misal kata pokok kelapa dengan bunga ros. Sekejap Ya, apa yang masuk ni? Okey, kita tengok kat sini. Pokok kelapa dengan bunga ros. Kak Min suruh anak murid Kak Min tulis dengan pensel sebab dia bukan jawapannya kan. Kalau ada lebih daripada 1, kena tulis dulu pakai pensel. Saya kata tumbuhan tak berbunga seperti apa? Pakis dengan apa lagi Pakis dengan apa? Cuba sebutkan sikit. Cendawan misal katalah. Cendawan. Misal kata. So ni dia ada lebih dari 1. Kalau dah ada 1 barulah dia tulis nama organismanya. Misal katalah pokok kelapa dia pergi ke 2. So taruh 2. Ni sepatutnya A, B ni So 2 A, B. Okey. Kita kena cakap dengan pelajar, okey ni nak bandingkan ni pokok kelapa dengan pokok bunga ros. Macam mana nak bandingkan? Maka daun tadi ni buat daun. Daun berurat jejala maka baru tulis. Kalau tinggal 1 baru tulis nama dia. Pokok kelapa. Pakai pen. Yang ini tadi pakai pensel. Ni bunga ros. Okey, barulah pergi 3. Buat lagi bawah dia 3. 3A. Okey, sekarang nak bandingkan pakis ke dengan cawan.
sendawan apa lagi sana pakis dengan apa? Yang tiap bunga gini ni. Conifer. Nak bandingkan pakis dengan conifer. Okey, bandingkan. Macam mana nak bandingkan pakis dengan conifer? Ada vaskular dengan tak ada vaskular. Okey. Pakis tak ada vaskular. Pakis. Tapi pakis ada kan? Kat ni? Ada yang ni. Ada kan? Dia kon ni. Tadi ada kon. Oh Kak Min, membiak. Cara pembiakan. Cara pembiakan. Jadi ada kun dengan tak ada Dengan tak ada kun. ataupun ada Spora. kun dengan spora. Spora dengan kun. Barulah dapat jawapannya. Jadi taruhlah kat sini conifer. Okey. Untuk kelas yang agak ujung, kita jangan kasih banyak-banyak, 4 je. Tapi kalau orang kelas pandai sikit, kena 6. Kalau pandai dia tak boleh direct macam ni dia lain sikit kan. 2A lah, 2B. Kalau 6 dah. Itu contohnya lah. Maksudnya macam mana nak buat ni. Jadi selagi dia ada benda kena apa? Kena bezakan, kena bahagikan, kena bezakan. Kita kena bezakan. Ni kat sini ada 2. Jadi selagi ada 2 tak boleh. Kadang-kadang kita ada 3. 3 sampai dapat 1. Ni dapat 1 dia baru tulis nama. Macam itulah. InsyaAllah lah boleh lah Sebab anak murid Kak Min tu Kak Min nampak boleh ni dia dapat boleh membina. Tapi mula-mula kita kasih macam Kak Min, mula-mula Kak Min kasih binatang dulu. Kemudian baru soalan yang kita dah ajar, barulah satu lagi kita kasih tumbuhan. Jadi dia dah tahu caranya nak jawab. Okey, tengok yang lain pula. Okey, tak ada dah habis. Okey, itu dia cara menulis refleksi yang spesifik. Sebab sekarang ni kita nak buat dia macam jurnal lah, jurnal kita. Kita tulis penulisan kita. Okey. Untuk next ini tak apa, minggu ni minggu depan nanti kita perbaiki. Kemudian minggu depan setiap minggu kita akan ada pembentangan untuk orang-orang tertentu ni tentangkan refleksi dia. Kalau boleh ambil gambar ni budak punya yang tu So siapa nak bentangkan yang tu? Nak bentangkan dia punya kaedah tersebut. Siapa nak mula dulu? Kita taruh 2 sains, 2 matematik. Siapa yang nak mula? Bila ni Kak Min? Hari ni ke? Tak ada hari ni. Takkan hari ni kau ni. Minggu depan? Takkan nak buat hari ni. Taklah. Siapa nak 2 matematik, 2 sains. Maksudnya kita siap ambil gambar lah budak-budak yang kita punya buat tu. Nampak biasanya. Apa yang nak buat tu? Mula-mula. Kak Min. Yo. Kak Min. Kalau eksperimen macam mana? Saya minggu depan buat eksperimen. Macam mana nak buat R&R Macam mana nak buat R&R? Takkan semua kelas kau buat eksperimen semua kelas Yelah, kena 3 semua. Tapi tak apa. Mesti nampak benda. Mesti yang 3 jalan mesti ada juga. Budak tak boleh apa. Kau ambil lah kemahiran manipulatif tu. Kemahiran manipulatif, kemahiran menjalankan eksperimen tu. Mungkin cara dia pegang beaker ke, cara dia apa ke. Oh, yang tu pun boleh Kak Min Boleh, tak ada masalah. Oh, okey. Lepas tu kita atasi dengan cara apa? Boleh? Ada soalan? Tak ada yang volunteer, Kak Min lah taruh nama kan kalau tak ada volunteer. Nanti kami kasih nama lah. Kami kasih nama. Kuasa veto lah, kuasa veto. Okey. Kita kasih nama, kita buat
Sebab bos ni dia nak nanti benda ni nak masuk dekat dalam YouTube sekolah. Jadi semua orang boleh kongsi bahan tu. Dia nak tahap level international. Supaya orang boleh lah tengok, kongsi, bendanya boleh dikongsi. Apa yang kita buat ni orang lain boleh tahu caranya. Jadi kalau kita berkongsi tadi kan new knowledge kan. New knowledge. Jadi kalau kita menyumbang new knowledge, kita pun dapat pahala amal jariah. Mungkin Kak Min tak terfikir cara Kia fikir. Rupanya ada cara yang lagi senang. Okey, ada soalan? Tak ada? Hamiza Adnan? Okey je Kak. Okey. Kia okey, Mas ni? Okey insyaAllah. Mas ni nak orang pertama ke bentang? Tak nak, saya cadangkan Hamiza Adnan. Okey, itu sains Hamiza Adnan. Nanti Syahira matematik yang muda. Kita beri cikgu muda lah. Okey, lepas tu saya dah present masa PLC, so bagi orang lain pula, Pak Iza ke Okey, kita kasih yang cikgu ni. Syahira untuk matematik tadi. Nazri untuk fizik. Nazri untuk fizik. Hamiza buat bio Hamiza Boleh? InsyaAllah Kak, boleh. Okey, boleh. Terima kasih. Satu lagi. Matematik, satu lagi matematik. Yus, cadangkan nama Yus. Tak ada cadangan. Okey, Suzy sana. So, matematik Syahira dengan Suzy, sains Hamiza dengan tadi siapa? Aku ni lupa. Dengan Nazri. Hamiza dengan Nazri. Okey. Ini saja buat masa ni. Okey, kita akan jumpa di lain kala untuk bentangkan, untuk kongsikan kita punya R&R ni. Kita kongsikan R&R. Okey, untuk tu tak apa-apa saja, tulis tangan pun boleh, jangan takut cikgu. Kami ni okey je, yang penting ada. Okey, biarlah dipahami lagi supaya orang lain pun boleh dikongsilah ilmu yang cikgu-cikgu ada tu, boleh dikongsi dengan orang lain. Okey, kita tutup aja kita. Sebelum tu kami mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan kami semasa melaksanakan perkongsian ini, mengganggu masa-masa rehat kawan-kawan, dan sekejap lagi dah nak masak masuk ke dapur. Okey, kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, ambil gambar. Sekejap. Macam mana ni? Sekejap Cubalah buka tu. Buka gambar. Buka apa? Kamera. Tak nak. Yalah Kia. Tak nak tak apalah Kia. Kat dapur. Kat dapur Okey. No problem. Terima kasih. Sama Kak Min. Terima kasih Kak Min. Okey. Terima kasih Kak Min. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Sama-sama.